Riwayat yang keempat, nescaya aku suruh mereka berus gigi pada setiap kali bersama setiap kali mereka akan sembahyang. Bersama. Imam Bukhari nak mentarjihkan sini dalam banyak-banyak riwayat tu, hak mana hak paling kuat? Hak paling kuat. Hak paling kuatnya yang mula-mula tadi, iaitu setiap kali kita nak berwuduk, ketika itulah, bukan bersama wuduk, ketika nak wuduk, yakni sebelum memulakan wuduk itu berus gigi dulu, lepas tu baru ambil air sembahyang. Kalau bersama, boleh juga di awal tu pun boleh juga bersama, tapi mungkin boleh juga difahami tengah-tengah duduk ambil air sembahyang tu, basuh muka, lepas tu buang gigi celuh tu. Orang yang boleh faham gitu. Imam Bukhari nak kata hak riwayat yang kedua dengan makna bersama tu, ma'a kulli wudu' tu sebenarnya dengan arti inda kulli wudu'. Kalau kita nak kata dari segi hakikat makna dia, inda syuru' fi kulli wudu', pada ketika nak mula setiap kali ambil air sembahyang, mula-mula lepas buang gigi barulah ambil air sembahyang. Dipakai dengan makna tu, ma'a dipakai dengan makna inda. Yang ketiga, inda kulli salatin, setiap kali nak sembahyang. Imam Bukhari takwil, setiap kali nak sembahyang tu bukan setiap kali bangun nak sembahyang. Setiap kali nak sembahyang kita ambil wuduk kan. Pada ketika nak ambil wuduk tu lah berus giginya. Bukan setiap kali nak sembahyang bangun nak sembahyang tu nak takbir tu buang gigi dah. Setiap kali nak sembahyang kan, bila kita nak sembahyang kita ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang itulah buang gigi. Kalau kita ada air sembahyang dah, tak payah ambil air sembahyang, buang gigi saja. Kalau nak sebelum sembahyang juga. Tapi bukan makna ketika berdiri duduk di tempat sembahyang tu kita buang gigi, tidak. Di tempat yang sepatutnya lah. Riwayat yang keempat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salah, itu tidak kuat. Walaupun ada dalam Bukhari, akan datang kita akan jumpa, tapi itu mengikut Hafiz Ibn Hajar dan ulama-ulama hadis yang lain, mereka mengatakan itu riwayat itu adalah riwayat yang syadz. Walaupun sanad dia sahih, tetapi isi dia tu bercanggah dengan riwayat-riwayat orang-orang kuat yang lain. Perawi dia tu seorang je. Hak menyebutkan tu seorang, hak lain tak ada. Orang lain tak ada. Seramai-ramai orang lain, paling tinggi inda kulli salatin, paling tinggi. Tak ada ma'a kulli salatin, tak ada. Dengan sebab itu tak boleh pakai mengikut Imam Bukhari. Yang kuatnya iaitu sebelum wudu. Tu dia nak bayar. Bukti, kalau kita kata ni ada ni banyak, hak ni gini, hak ni gini, apa bukti? Kalau hak perawi tadi ialah ma'a kulli salatin sebab dia seorang, hak lain tu semuanya seramai-ramai hak lain sebut inda kulli salatin, ataupun inda kulli wudu, ataupun ma'a kulli wudu. Waktu tidak syar. Apa bukti? Kita nak kata tidak dekat sembahyang, sebelum sembahyang. Imam Bukhari buat mari hadis. Tu cara dia. Cara Imam Bukhari dia pasal lagu tu. Cuba kita tengok kan hadis ni. Riwayat daripada Abi Burdah, daripada ayahnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Ayah kepada Abu Burdah tu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang terkenal. Katanya, saya pergi kepada Nabi SAW. Saya dapati beliau sedang memberus gigi dengan kayu sugi di tangannya. Kayu sugi itu duduk di tangan dia, berus gigi dengan tangan dia sambil membunyikan oh. Ketika itu kayu sugi ada di mulutnya, bunyi gitu, semacam beliau hendak muntah dengan membunyikan begitu. Cuba perhati. Itu cara Imam Bukhari. Cuba perhati. Mungkin kalau orang tidak perhati kan, tidak mengaji cara hadis, cara Bukhari ni, seni hadis tu, dia tak nampak. Cuba fikir, kata dia, ni bunyi macam nak muntah ni, patut kau sebelum sembahyang gosok gigi lagu mana tu? Gosok gigi lagu mana? Kalau ambil setengah-setengah orang kan, iyalah itu benda khilaf. Kita nak ayat sekarang ni Imam Bukhari pilih lagu mana? Ada setengah-setengah orang tu dia selit sini, di telinga dia tu kayu sugi ada letak dalam poket. Bila dekat nak sembahyang sebelum takbir tu dia ambil, dia ambil sini, ambil dalam poket dia pun serah buat gitu je, serah gitu je, sekali serah.
bunyi pun. Tak bunyi. Serah. Apa makna burus gigi lagu tu? Imam Bukhari nak kata, apa makna? Adakah sampai maksud burus gigi yang dikehendaki dalam hadis tu? Kalau sampai bunyi ni tidak sesuai dengan sebelum semaya, dekat nak semaya tu. Kalau mutah lagu mana pula? Bahkan kalau mengikut mazhab Hanafi, batal pula air semaya. Adakah patut tengah-tengah orang duk gambar-gambar duk alik belakang ni, kita nak gigi sampai bunyi gitu, patut kena ambil semaya pula tu iman? Adakah patut? Sesuai? Tak sesuai. Jadi kita kena faham, hak dia gigi dekat dia nak ambil air semaya sebelum dia ambil air semaya. Hak tu sesuai. Dekat semaya tak sesuai. Dan tak ada maksud. Tidak akan jadi suci dengan serah sekali gitu. Tidak akan hilang bau mulut tu. Kalau kita kata mulut tu busuk dengan kita serah sekali. Adakah kita buru gigi pada ketika lain serupa orang dah buat sebelum semaya? Tak ada. Hak ni maksud dia sunat wudu. Tu dia nak ayat. Bukan sunat semaya, sunat wudu. Bila sunat wudu? Sebelum wudu. Pada ketika sekali berwudu tu, bukan ketika nak semaya. Bahkan kalau berdarah pula, kalau gosok tu gosok kuat. Kalau berdarah najis pula. Mengikut banyak mazhab yang lain. Walaupun Imam Bukhari kata tidak, tapi mengikut yang lain. Bahkan ada yang mengatakan batal air semaya pula. Adakah patut buat kerja sebelum semaya tu batal air semaya? Macam-macam kemungkinan dia muntah ke, tubik darah ke, tak sesuai. Kalau sampai gitu tu, mungkin dia perlu mengeluarkan kohok dia ke? Nak kohok mana? Tak sesuai. Nabi larang ludah dalam masjid. Dia larang sahabat-sahabat dia. Takkan dia sendiri nak buat lagu tu? Itu Imam Bukhari. Ini menunjukkan buru gigi ni, hak lagu ni sampai bunyi gini tidak sesuai. Dekat semaya. Dan tidak ada dalil yang terang. Nabi SAW sebelum dia semaya, dia buru gigi senang-senang. Tak ada dalil. Cuma berdasarkan dalil tadi lah. Ma'a kulli salah, inda kulli salah. Tapi inda kulli salah masih boleh ditakwil lagi. Tidak terang. Orang yang kata dia buru gigi dekat semaya tu gitu, ataupun amalan sahabat ada, Nabi sendiri tak ada. Tak terang. Sekadar tu je. Tapi kalau kita tengok dari segi bunyi ni, hak sesuainya dekat wudu. Hak tu hak nak. Hak tu hak naknya. Hak Imam Bukhari nak. Itu perkara yang pertama. Selesai situ. Perkara yang kedua, buru gigi ni, hak di sini dia sebut dengan kayu sugi siwak. Yastannu bisiwakin biyadi. Siwak asal maknanya berus gigi, tetapi yang dipakai oleh Nabi SAW dan orang zaman tu ialah kayu sugi. Tidak, kayu sugi tu kita panggil kayu sugi. Sebenarnya kayu arak. Orang panggil kayu arak, ARAK lah. Kayu arak, bukan arak mabuk tu dah. Kayu tu orang bahasa Arab panggil arak. Kayu arak. Dia jual Mekah lah. Dia sebenarnya tidak khusus dengan tu yang digunakan untuk bergigi. Kayu zaitun misalnya, dan kayu-kayu lain lah yang lembut. Tapi lebih banyak digunakan kayu arak tadi, sehingga orang kaitkan siwak itu dengan kayu tu. Padahalnya tidak, siwak itu asal maknanya berus gigi. Cuma pada masa tu alat yang digunakan untuk berus gigi tu kayu tadi. Di situlah timbul pula perbezaan pendapat. Ada yang mengatakan nak dapat sunnah ni, dia kena kayu tu. Tak boleh kalau dengan buru gigi lain sebelah ni, dengan ubat gigi tu. Kalau nak fikir, memanglah kalau kata inda kulli salatin, setiap kali nak semaya tak sesuai benar lah nak berubat gigi tu dengan gosok gigi. Cara gitu tak sesuai. Hak sesuainya hak tu boleh, serah-serah boleh hak tu. Boleh juga kalau kita ambil beru saja serah-serah gitu. Tapi tidak nampak canggung sikit. Apalagi kalau kita kata nak berubat gigi tu, nak guna air pula dekat semaya tak sesuai benar. Tapi kalau dekat wuduk boleh juga. Kalau dekat semaya tak sesuai benar. Dengan sebab itu dia kata hak maksud sugi ni, berus gigi ni ialah dengan kayu tadi. Situ. Di situ dia tubik kaedah lain pula. Tubik kaedah lain pula, iaitu hak Nabi SAW
berus dengan menggunakan kayu arak ataupun kayu zaitun, itu yang selalu digunakan.